Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sihat semua? Okey. Pada pagi ni kita akan belajar topik baru. Sebelum tu, topik pada minggu lepas kamu semua sudah faham ke? Tentang pengasasan Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan juga Selangor. Itu pada tajuk minggu lepas. Okey, pada minggu ni cikgu nak ajar kamu semua tajuk yang baru. Apa? Okey, sebelum kita masuk tajuk baru ni, cikgu akan tunjuk kamu sedikit video yang akan cikgu tayangkan dan kamu perlu hayati. Video ini ada kena-mengena dengan tajuk pembelajaran kita pada pagi ini. Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey, setelah kita tengok video ni, kita akan belajar mengenai warisan. Warisan Kesultanan Melayu Melaka di Pahang, Perak, Terengganu dan juga Selangor. Okey, sebelum tu, cikgu nak tanya kamu semua. Apa yang kamu tahu tentang warisan tu? Warisan. Okey, cuba kamu fikir. Okey, warisan ni merujuk kepada tentang peninggalan yang ditinggalkan oleh Kesultanan Melaka dan empat buah negeri ni dia mengambil warisan dari Kesultanan Melayu Melaka dan empat buah negeri ni membuat apa yang Kesultanan Melayu Melaka buat di tempat itu. Okey, warisan ni juga merujuk kepada sesuatu yang diterima dari turun-temurun oleh seseorang atau sesuatu kelompok masyarakat dari generasi yang terdahulu. Okey, itu masuk warisan. Warisan ni merujuk pada macam contoh budaya, adat. Itu empat buah negeri ni mengambil daripada warisan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, itu topik yang kita akan belajar pada pagi ini. Okey, semua boleh dapat apa yang cikgu cakap? Okey, baiklah. Okey, pertama sekali kita pergi kepada Kesultanan Pahang. Kita ingin tengok apa yang warisan yang Kesultanan Pahang ambil daripada warisan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, ini Kesultanan Pahang. Okey, yang pertama, Kesultanan Pahang mengambil sistem pewarisan tahta. Waris ganti digelar Tengku Mahkota. Okey, Kesultanan Pahang ni dia ambil
pewarisan takhta. Bagaimana yang kita tahu Kesultanan Melayu Melaka mengambil pewarisan takhta dan waris ganti digelarkan Tengku Mahkota. Kesultanan Pahang juga membuat macam sama apa yang dibuat oleh Kesultanan Melayu Melaka. Okey, seterusnya sistem pentadbiran berasaskan 4 pembesar, 8 dan 16. 4 pembesar utama Pahang ialah yang pertama, orang kaya Indra Shah Bandar. Yang kedua, orang kaya Indra Segera. Yang ketiga, orang kaya Pahlawan. Dan yang keempat, orang kaya Indra Perbajelai. Okey, nampak apa yang mana Kesultanan Pahang ni dia ambil sistem pentadbiran daripada warisan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kita pergi pada seterusnya iaitu Kesultanan Perak. Okey, Perak mengamalkan sistem penggiliran iaitu Dewan Negara Perak bertanggungjawab memilih dan melantik Sultan. Okey, Perak ni dia lain sikit daripada Kesultanan Pahang. Dia mengamalkan sistem penggiliran. Yang mana contoh kalau Sultan tu telah mangkat, Dewan Negara Perak bertanggungjawab untuk memilih dan melantik Sultan yang baru. Contohnya kalau Sultan ni dah meninggal ataupun mangkat, Dewan ni akan berbincang sesama sendiri untuk memilih dan melantik Sultan yang baru. Okey, seterusnya sistem pentadbiran berasaskan 4 pembesar, 8, 16 dan 32. 4 pembesar utama Perak ialah yang pertama, orang kaya Bendahara Seri Maharaja. Yang kedua, orang kaya Besar Maharaja Diraja. Yang ketiga, orang kaya Temenggung Paduka Raja. Dan yang terakhir keempat, orang kaya Menteri Paduka Tuan. Okey, dia lain juga daripada Kesultanan Pahang. Kesultanan Pahang dia tak ada 32, dia hanya sampai 16 saja. Okey, dapat ya, di situ Perak dengan Pahang dah berbeza dan sistem pentadbiran yang diamalkan di negeri tersebut. Okey, sekarang ni kita pergi kepada Kesultanan Terengganu. Okey, Kesultanan Terengganu mengamalkan sistem pewarisan takhta. Waris ganti digelar Yang di-Pertuan Muda. Okey, Kesultanan Terengganu ni dia sama seperti Kesultanan Pahang. Dia mengamalkan sistem pewarisan takhta. Yang kita tahu pewarisan ni contohnya kalau bapa dia mangkat, okey, anak dia akan naik ataupun adik-beradik dia akan naik. Dia bukan macam Perak. Perak dia penggiliran dan dipilih oleh Dewan Negeri Perak. Okey, seterusnya Dewan Pangkuan Diraja berhak memilih dan melantik Sultan. Jemaah ini turut dikenali sebagai Ahli Al-Hal wal Al-Qad yang bermaksud ahli yang memilih dan menjadikan raja. Okey, sistem pentadbiran ni pula dia sama seperti negeri Perak. Yang mana kalau nak memilih Sultan, dia mesti mengikut Dewan. Okey, yang seterusnya pemerintahan kerajaan negeri yang dijalankan bersama-sama Majlis Mesyuarat Kerajaan. Okey, yang mana sistem pemerintahan ni dia bersama-sama, dia macam bergabung ataupun mesti mendapat persetujuan dua-dua belah pihak antara Sultan dan juga Majlis Mesyuarat Kerajaan. Okey, dapat Okey, sekarang kita pergi kepada yang terakhir, Kesultanan Selangor. Okey, Kesultanan Selangor mengamalkan sistem pewarisan takhta. Okey, dia sama juga macam Terengganu dan juga Pahang. Dia Perak je yang lain yang menggunakan sistem penggiliran. Okey, waris ganti digelar Raja Muda. Seterusnya,
Dewan Diraja bertanggungjawab membantu dan menasihati Sultan dalam menjalankan fungsi baginda. Antara anggota Dewan ini termasuklah Raja Muda, Tengku Laksmana dan juga Bendahara. Okey, dalam Dewan Diraja ni, dia ada 3 orang yang perlu membantu dan menasihati Sultan dalam sistem pentadbiran. Yang mana Raja Muda, Tengku Laksmana dan juga Bendahara. Antara 3 orang ni dia mesti membantu Sultan dalam pengurusan negeri tersebut. Okey, dapat Okey, seterusnya pemerintahan kerajaan negeri dijalankan bersama-sama Majlis Mesyuarat Kerajaan. Okey, Selangor ni dia sama macam Terengganu. Pemerintahan kerajaan ni dia mesti bersama-sama dengan Majlis Mesyuarat Kerajaan. Contohnya kalau nak buat sesuatu perkara, dia mesti mendapat persetujuan dua-dua belah pihak, dan dua-dua belah pihak mesti berbincang antara satu sama lain untuk mendapatkan sesuatu persetujuan. Okey, itu bagi sistem pentadbiran di 4 buah negeri ni. Okey, sekarang kita tengok warisan Kesultanan Melayu Melaka yang ada di 4 buah negeri ni. Okey, yang pertama kita akan lihat agama Islam dalam pemerintahan. Okey, kenapa agama Islam? Sebab yang kita tahu agama Islam ni merupakan agama persekutuan, yang mana Sultan menjadi orang Islam dan orang-orang bawah dia akan mengikut apa yang Sultan menganut. Contohnya kalau kita tahu Kesultanan Melayu Melaka merupakan sultannya orang Islam dan rakyat-rakyat dia pun kena masuk agama Islam. Okey, dalam agama Islam dalam pemerintahan, Sultan merupakan ketua agama bagi setiap negerinya. Okey. Dia mengikut Kesultanan Melayu Melaka, yang mana Sultan merupakan ketua agama setiap negerinya. Yang macam saya cakap tadi, Sultan merupakan orang kata ketua, dan rakyat-rakyat bawah dia mesti taat dan patuh apa yang diarahkan oleh Sultan. Okey, nampak Di situ kita boleh nampak kuasa Sultan untuk mentadbir rakyatnya. Okey, seterusnya institusi agama berperanan penting dalam bidang kuasa mereka, mestilah dihormati. Okey, institusi agama ni sangatlah penting untuk contohnya nak membuat sesuatu fatwa ataupun sesuatu hukum. Dan si institusi ni mestilah dihormati oleh semua orang, termasuklah Sultan. Sultan tak boleh ingkari benda ni, sebab ni melibatkan hukum hakam agama Islam. Okey, seterusnya kita tengok Sultan juga bertanggungjawab dalam mendaulatkan syiar Islam. Okey, Sultan ni dia selain menjadi ketua keluarga, dia mestilah bertanggungjawab untuk menyebarkan agama Islam di seluruh pelosok negerinya. Semua rakyat mesti masuk agama Islam, kerana Sultan ingin menjadikan agama ini sebagai agama rasmi bagi negeri tersebut. Itu peranan Sultan dalam agama Islam. Yang kita boleh nampak sekarang ini, masjid yang ada pada sekarang ini, masjid itu Masjid Negeri Selangor. Okey, kalau kita pergi di Selangor, terutamanya di Shah Alam, kita akan nampak masjid ini. Memang besar, cikgu dah pernah pergi. Memang besar dan cantik di situ. Okey, sekarang ni kita akan pergi pada perundangan. Perundangan ni pun empat negeri ni dia mengambil daripada warisan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, yang boleh kita nampak ni Hukum Kanun Pahang. Okey, dia nampak seperti buku. Tapi pada zaman tu penulisan dalam bahasa dalam tulisan Jawi. Okey, yang kedua yang terkenal juga di Tanah Melayu pada ketika itu, Undang-Undang 99 Perak. Ni dua-dua perundangan ni sangat terkenal pada zaman itu. Okey, kita tengok pada perundangan. Hukum hakam Melaka menjadi asas kepada kelahiran undang-undang bertulis negeri-negeri Melayu yang lain seperti Hukum Kanun Pahang dan juga Undang-Undang 99 Perak. Okey, yang kita tahu dua-dua
undang-undang ni, perundangan ni dia telah mengambil warisan daripada Kesultanan Melayu Melaka. Hukum kanun Melaka tu, lepas tu terjadilah dua yang gambar yang cikgu tunjuk ni. Okey, dapat Okey, seterusnya warisan hukum kanun Melaka berhubung peraturan dan larangan istana, kekeluargaan Islam, jenayah, hutang piutang dan hukum jual beli. Okey. Hukum kanun Melaka ni dia banyak terdapat undang-undang yang ada di dalam buku tu. Antaranya yang kita boleh tahu larangan istana, yang mana orang kata adab-adab. Contohnya nak masuk istana, apa yang boleh buat dan apa yang tak boleh buat dalam istana. Okey, seterusnya kekeluargaan Islam. Okey, dalam hukum kanun Melaka pun ada bercerita tentang kekeluargaan. Contohnya macam mana nak menjaga keluarga dan nak menjadikan keluarga itu sebagai keluarga yang bagus. Okey, selain itu juga hukum kanun Melaka ni dia ada tentang jenayah. Yang mana kalau jenayah bunuh, apa dia punya hukuman? Dia lebih kepada hukuman yang setimpai yang dilakukan oleh penjenayah. Contohnya mencuri, potong tangan. Macam itulah. Okey, seterusnya dalam hukum kanun Melaka pun ada hutang piutang. Okey, hutang piutang ni macam contohnya kalau dua orang ni dia berhutang dan ni memberi hutang. Dia ada kesalahan yang buat dan boleh merujuk kepada hukum kanun Melaka. Dan yang terakhir sekali, hukum jual beli. Okey, hukum jual beli pun ada yang mana penjual tidak boleh menipu dalam urusan jual beli. Contohnya menaikkan harga tanpa kebenaran dan menipu dalam timbangan. Okey, itu sangat salah dalam hukum jual beli dalam hukum kanun Melaka. Okey, dapat apa yang cikgu cakap? Okey, seterusnya kita tengok adat istiadat yang diambil oleh warisan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, yang pertama adat keputeraan. Okey, adat keputeraan ni dia lebih kepada orang cakap kalau bahasa orang biasanya bayi yang baru lahir. Tapi bahasa istananya adat keputeraan. Okey, yang pertama sekali adat keputeraan ni dia melenggang perut ketika kandungan berusia 7 bulan. Dia membuat perkara ni untuk bayi. Mungkin mereka percaya buat benda ni ada satu faedah terhadap bayi tu. Seterusnya bayi diperdengarkan azan sebaik saja dilahirkan. Okey, adat ni pun memang dituntut dalam Islam, yang mana kalau mula-mula kita baru lahir, di telinga sebelah kanan ni untuk bayi lelaki azan dan iqamat bagi telinga perempuan di sebelah kiri. Okey. Seterusnya yang terakhir adat keputeraan bercukur apabila putera atau puteri berusia 7 tahun. Okey. Macam adat Melayu kita sekarang pun ada juga. Yang mana kalau lepas lahir tu dalam berapa bulan tu mak ayah akan membuat satu upacara iaitu bercukur. Tak pun orang cakap sekarang ni kenduri akikah, yang mana ketika itu boleh mencukur rambut bayi. Dan yang terakhir sekali berendoi, yang mana kalau bahasa orang biasa orang cakap naik buaian lah. Bayi letak atas tu, lepas tu orang akan berendoi dan mendengarkan surah-surah untuk didengarkan oleh bayi tersebut. Okey, itu untuk adat istiadat. Okey, kita pergi kepada adat perkahwinan. Okey, yang pertama sekali dia mesti merisik, meminang, bertunang, berinai. Okey, adat perkahwinan untuk golongan sultan ni pun ada juga rakyat biasa buat, yang mula-mula merisik, orang cakap, lepas tu meminang, lepas tu bertunang dan berinai. Okey, seterusnya khatam Al-Quran. Okey. Dan seterusnya pernikahan. Pernikahan ni akad nikah lah, yang mana yang disahkan oleh agama Islam. Okey, seterusnya persandingan dan tepung tawar. Okey, persandingan dan tepung tawar ni yang kita nampak dalam gambar ni.
Ni kira persandingan lah. Dia sama seperti rakyat biasa juga, yang mana mempelai perempuan dan lelaki duduk di atas kursi ni, dan di tepi ni orang cakap pengapit. Okey, seterusnya santap beradab. Santap beradab ni macam orang cakap makan pengantin. Kalau kita pergi kenduri, tapi sekarang kita tak boleh pergilah sebab COVID kan. Kalau kita pergi, kita nampak orang tu makan antara pengantin dan ahli keluarga. Dan yang terakhir sekali, bersirang di atas panca persada. Yang ni orang boleh nampak pun sekarang pun ada juga dekat adat Melayu. Okey, seterusnya kita pergi adat pemakanan. Adat ni macam sama juga macam adat santapan lah kalau untuk golongan diraja. Yang mana tempoh berkabung bergantung kepada pihak istana. Okey, macam kita tahu kalau nak berkabung tu mesti istana macam Perak, kita akan buat 3 hari. Berkabung Perak macam ni bendera akan di setengah letak tu menandakan Perak telah berkabung. Okey, sekarang kita pergi kepada persuratan. Persuratan ni dia ada dua daripada warisan Kesultanan Melayu Melaka. Yang pertama, karya sejarah dan yang kedua, karya perubatan. Okey, sejarah ni macam zaman-zaman dululah kalau kita tahu sejarah. Perubatan ni contohnya ubat-ubatan, pembedahan, tu karya perubatan. Okey, yang kita nampak dalam gambar ni, dia karya sejarah ada dua. Yang pertama, Hikayat Pahang yang dikarangkan oleh Haji Muhammad Noor, dan yang kedua Misa Melayu yang dikarang oleh Raja Chulan yang mengisahkan sejarah Kesultanan Perak pada abad ke-18. Okey, ini karya sejarah yang ada. Yang pertama Hikayat Pahang dan yang kedua Misa Melayu. Okey, sekarang kita pergi kepada karya perubatan. Yang mana karya perubatan ni ini dia punya contoh buku, iaitu Kitab Tip yang disalin oleh Haji Mahmud Al-Jawi di Terengganu pada tahun 1819. Okey, itu untuk persuratan. Okey, sekarang kita pergi kepada sastra rakyat. Yang mana sastra rakyat ni cerita-cerita dululah. Boleh dikatakan cerita-cerita dongeng. Okey, yang pertama Hikayat Pelanduk dan Hikayat Sang Kancil. Cerita ini teladan dan jenaka yang berasaskan manuskrip Hikayat Pelanduk Jenaka dibukukan oleh Dain Abdul Hamid. Okey, ini untuk hikayat sastra. Yang ada Hikayat Pelanduk dan juga Hikayat Kancil. Okey, seterusnya Hikayat Asma Yatim yang dibukukan oleh Tengku Ampuan Manam, Pemaisuri Terengganu. Okey, ini merupakan juga sastra rakyat yang ada di Terengganu. Okey, sekarang kita pergi kepada ekonomi. Okey, ekonomi kita ada 3. Yang pertama pelabuhan, yang kedua mata wang, dan yang terakhir ekonomi sara diri dan jual beli. Okey, pelabuhan ni macam kita tahu pelabuhan merupakan aktiviti perdagangan yang dijalankan oleh negeri tersebut. Okey, antara hasil dagangan utama termasuklah biji timah, kain sutera, senjata, gula dan hasil hutan. Ini merupakan aktiviti perdagangan yang ada di pelabuhan. Okey, sekarang ni kita tengok mata wang. Mata wang kalau dalam gambar ni ada 3 gambar mata wang. Yang pertama mata wang tampang. Yang kedua mata wang kupang emas. Dan yang terakhir mata wang pitis. Okey. Ni merupakan mata wang yang ada di sesuatu negeri. Okey, negeri Perak mata wang dia menggunakan bongkah timah yang dinamakan bidor. Bagi Pahang pula mata wang dia menggunakan pitis. Ni gambar pitis tu. Okey, Terengganu pula menggunakan wang kupang. Ni kupang yang tengah ni. Ni yang digunakan oleh Terengganu, dan Terengganu juga menggunakan pitis. Dan Selangor menggunakan mata wang shilling. Itu 4 buah negeri yang menggunakan mata wang. Okey, yang terakhir sekali ekonomi sara diri dan jual beli. Okey, ekonomi sara diri dan jual beli ni dia merupakan macam pertanian, pelobongan, perternakan, mengutip hasil,
hutan dan perikanan. Itu merupakan ekonomi sara diri dan jual beli. Okey, lepas mereka membuat ekonomi tersebut, mereka akan menjual kepada siapa-siapa yang ingin. Okey. Di Perak antara pengusaha utama hasil hutan iaitu rotan, sumbu, badak dan kayu kayan. Dan yang terakhir di Terengganu pula mengusahakan tanaman lada hitam dan juga pelombongan emas. Okey, dapat faham apa yang cikgu cuba terangkan pada pagi ni? Okey, sekarang kita akan berbincang soalan yang ingin cikgu berikan. Kita akan bincang sama-sama hasil pembelajaran kita pada sebentar tadi. Okey, kamu semua faham tadi apa yang cikgu terangkan kepada kamu tentang pewarisan Kesultanan Melayu Melaka terhadap 4 buah negeri tersebut? Okey, sekarang ni cikgu akan memberikan soalan dan kita bincang sama-sama. Okey, kita bincang soalan struktur. Kita akan bincang bab 7 Kesultanan Johor Riau dan kerajaan-kerajaan. Okey, kita akan bincangkan tajuk kita dan cikgu akan berikan soalan, kita jawab sama-sama. Okey, yang pertama sekali kita lihat nombor 1, iaitu peta berikut merupakan daerah-daerah yang ada di negeri Perak. Okey, 1A, jelaskan secara ringkas pengasasan negeri Perak. Okey, apa yang macam mana pengasasan tersebut boleh berlaku? Okey, yang pertama sekali, kita kalau ada 3 markah ni, kita bagi selalunya 3 lah jawapan. Okey, yang pertama sekali, pembesar Perak bernama Tun Saban dan Nakhoda Kasim telah ke Kampar dan menjemput putera Sultan Mahmud Shah bernama Raja Muzaffar. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Pembesar Perak iaitu Tun Saban dan Nakhoda Kasim telah ke Kampar dan menjemput putera Sultan Mahmud Shah iaitu Raja Muzaffar. Okey, dapat yang pertama? Okey, seterusnya jawapan yang nombor 2. Raja Muzaffar ditabalkan menjadi Sultan Perak. Okey, cikgu ulang. Raja Muzaffar ditabalkan menjadi Sultan Perak. Okey, itu untuk jawapan nombor 2. Dia ada 3 jawapan. Yang terakhir sekali, Raja Muzaffar berangkat ke Perak bersama-sama alat kebesaran. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Raja Muzaffar berangkat ke Perak bersama-sama alat kebesaran. Okey, itu jawapan untuk 1A. Okey, dapat semua? Okey, kalau dapat, kita pergi untuk soalan 1B pula. Okey, ceritakan latar belakang Tok Temong yang merupakan pembesar Perak. Okey, ceritakan latar belakang Tok Temong yang merupakan pembesar Perak. Okey. Ya, cikgu tu kamu tulis ya. Okey, yang pertama sekali, Tok Temong merupakan pembesar asal wilayah di negeri Perak. Okey. Selain itu, pemerintah Tok Temong juga pemerintah di daerah Temong. Okey. Selain itu juga, seterusnya, pemerintahannya bermula sebelum bermulanya pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Okey, Tok Temong ni dia merintah sebelum Raja Muzaffar Shah. Okey. Yang terakhir sekali, Tok Temong menghadiahkan batu Geliga. Okey. Tok Temong menghadiahkan batu Geliga. Okey, ni kita dah ceritakan latar belakang Tok Temong yang merupakan pembesar negeri Perak. Okey, dapat Okey, yang terakhir sekali untuk soalan 1C, Sultan Iskandar Zulkarnain telah memperkemaskan sistem pentadbiran negeri Perak dan mula menggunakan pakai Undang-Undang 99 Perak.
pada pandangan anda, mengapakah setiap negara perlu ada sistem perundangan? Okey, sebab apa kena ada sistem perundangan? Macam negara Malaysia pun ada sistem perundangan. Sebab apa? Kalau kamu semua boleh fikir. Okey, yang pertama sekali, mestilah untuk menjaga keamanan negara. Kalau tak ada perundangan, negara memang akan huru-hara. Macam-macam jenayah boleh berlaku. Bunuh sana, bunuh sini. Tu undang-undang ada. Okey, itu dapat menjaga keamanan negara. Yang kedua, boleh menjaga kedaulatan negara. Okey, kalau ada undang-undang, kedaulatan negara boleh terjamin. Yang mana orang luar takkan boleh masuk sesuka hati. Okey, dapat Yang terakhir sekali, menjaga keselamatan negara dan juga rakyat. Perundangan ni dapat menjaga keselamatan negara dan rakyat daripada ancaman luar maupun ancaman dalam. Okey, dapat semua? Okey. Okey, itu saja pembelajaran kita pada pagi ini. Cikgu harap kamu dapat apa yang cikgu ajar kepada kamu semua pada pagi ini. Okey, cikgu nak buat secara rumusan, secara ringkas apa yang kita belajar pada pagi ini. Okey, yang pertama sekali kita dapat tahu bagaimana warisan Kesultanan Melayu Melaka boleh ada di Pahang, Perak, Terengganu dan juga Selangor. Dan selain itu kita dapat tahu apa warisan Kesultanan Melayu Melaka ini ada di contohnya yang kita dapat tahu dari segi pentadbiran, adat istiadat, perundangan, adat keputeraan, adat perkahwinan, adat persuratan, sastra rakyat dan yang terakhir sekali, ekonomi sara diri dan jual beli. Banyak yang 4 buah negeri ini telah ambil daripada warisan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, selain itu juga kita dapat tahu apa yang ada di sesebuah negeri 4 tersebut. Contohnya yang kita tahu sistem pentadbiran di negeri Perak macam mana, negeri Pahang macam mana kesultanan pentadbiran dia dan lain-lain lagi. Okey, selain itu juga kita dapat tahu bagaimana mata wang apakah mata wang yang digunakan oleh setiap negeri tersebut. Contohnya yang kita tengok tadi, mata wang emas yang digunakan oleh Terengganu, mata wang putih digunakan oleh negeri Pahang dan negeri Perak menggunakan bongkah timah yang dinamakan bidor. Okey, dapat apa yang cikgu ajar pada pagi ni? Cikgu harap apa yang cikgu ajar pada pagi ni kamu dapat sesuatu input yang berguna dan dapat digunakan pada masa hadapan. Itu saja daripada saya. Yang baik datang daripada Allah. Yang kurang baik itu datang pada diri saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.